Pada tahun 317 Hijrah, golongan Qaramitah ni telah pergi tawan Kaabah. Kepung Kaabah, bunuh ramai orang mati di Kaabah, dan mereka telah mencuri Hajarul Aswad dan bawa Hajarul Aswad balik ke port dia, ke negeri dia. Wujud juga pemimpin mereka yang terkenal, Ubaidillah Ibnul Mahdi, yang merupakan pengasas kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah tu kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang buat Universiti Al-Azhar. Artinya Universiti Al-Azhar tu asalnya diasaskan oleh Fatimi Ismaili ni. Dulu Syiah lah, sekarang tak ada lah kan, dulu dalam sejarahnya pada zaman itu. Berhubung dengan puak Ismailiyah, adakah mereka itu Syiah atau mereka mengikut Nabi Ismail? Panjang sikit, tapi tuan-tuan kena boleh lah kan nak dengar ni. Kuliah penting 5 kali. Ismailiyah ialah puak daripada puak Syiah. Syiah Ismailiyah. Ismailiyah ni, tuan-tuan akan tengok orang Ismailiyah ni dia kaya-kaya. Agha Khan, hak kaya-kaya. Apa puak Ismailiyah ni? Puak Syiah ni, dia percaya dari Syiah ni, dia tak apalah, Syiah kita tahulah. Syiah ni dia pengikut Ali yang berkena wajib beriman bahawa Ali telah itu merupakan imam selepas Rasulullah dengan nas daripada Nabi. Dengan nas daripada Nabi. Dan kemudian imam-imam itu turun kepada anak-anak cucu Ali, kan? Jadi mereka berbeza. Ada Isna Asyariah, ada yang imam yang 12 hak Iran tu. Itu pun satu hal. Dalam perbezaan pecahan tu ada aliran nama dia Ismailiyah. Ismailiyah ni asalnya mereka ni ialah puak yang menganggap imam yang sepatutnya selepas Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni salah satu imam. Tu kita kena mazhab Ja'fariyah. Selepas Imam Ja'far tu hendaklah pergi kepada anak dia yang bernama Ismail bin apa? Ja'far lah saja saya tanya kan. Orang kata anak Ja'far Ismail bin apa? Ismail bin Rahman pula dah kacau lah. Habaq lah. Nak tengok tu mengaji tu ingat ke tak kan? Siapa nama anak Ja'far tu? Nama Ismail. Ismail bin Ja'far. Mereka kata imam mesti pergi kepada Ismail ni. Hal lain dia khilaf anak-anak lain. The problem is Ismail ni dia mati semasa hayat pak dia lagi. Punyalah pelik tu kan, nak jadi imam macam mana? Semua ahli sejarah sepakat dia mati. Jadi puak duk tunggu dia jadi imam tu pun ada, tapi mereka lain berpecah. Maka kata dah kalau macam tu dia tak boleh jadi, dah mati, dia mesti pergi kepada anak kepada Ismail. Anak kepada Ismail itu Muhammad bin Ismail bin Ja'far, sebaik. Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Okey. Ini asas mula kenapa ada nama Ismailiyah. Tuan-tuan tengok dia tulis Ismaili tu. Sekarang kan. Itu. Daripada aliran ini adalah puak-puak dia yang berpecah macam-macam. Kalau di India dia panggil Buhrah. Syiah Buhrah. Syiah Buhrah ni di kalangan orang-orang India. Di Malaysia ni banyak. Dia 200-300 tahun lebih mereka dah main di sini, dan mereka ada komuniti mereka hidup dengan cara mereka. Dia Buhrah. Ismailiyah Buhrah. Buhrah tu Ismailiyah lah. Dia jadi pecahan macam-macam. Sebelum saya nak pergi, dia setiap negeri dia nama macam-macam. Daripada puak Ismaili inilah wujud juga pemimpin mereka yang terkenal, Ubaidillah Ibnul Mahdi, yang merupakan pengasas kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah tu kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang buat Universiti Al-Azhar. Artinya Universiti Al-Azhar tu asalnya diasaskan oleh
Fatimi, Ismaili ni. Dulu Syiah lah, sekarang tak ada lah kan, dulu dalam sejarahnya pada zaman itu. Apa kepercayaan mereka? Daripada Ismaili ni jugalah buatnya, Fatimi ni lah juga buatnya majlis maulid secara besar-besaran. Mereka juga. Mereka apa kepercayaan? Boleh kan nak cerita ni? Kepercayaan mereka, mereka ni dia jadi lama-lama dia mazhab ni, dia lama-lama dia berkembang. Dia berkembang. Tuan-tuan tahu, salah satu nama Ismailiyah ni nama dia Qaramitah. Pernah dengar tak perkataan? Pernah saya duduk kuliah dengar perkataan Qaramitah? Ni ramai orang pandai. Qaramitah ni puak Ismaili. Qaramitah ni ada sejarah. Pada tahun 317 Hijrah, golongan Qaramitah ni telah pergi tawan Kaabah. Kepung Kaabah, bunuh ramai orang mati di Kaabah, dan mereka telah mencuri Hajarul Aswad dan bawa Hajarul Aswad balik ke puak dia, ke negeri dia. Dan berapa lama tempoh Hajarul Aswad, Kaabah tanpa Hajarul Aswad, sehingga kita akan baca kitab fiqh yang tulis dicium Hajarul Aswad jika ia ada. Maksudnya kalau kitab tulis macam tu, kitab tu ditulis zaman Qaramitah curi Hajarul Aswad. Tapi orang Islam tak pergi tawaf tempat dia curi tu, tetap tawaf di Kaabah. Ini bukti bagi menunjukkan orang Islam tidak menyembah Kaabah, hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi tanpa i'tiqad bahawasanya Tuhan duduk di situ. Tak ada. Itu bukan. Sebab ada Qaramitah curi, dia tak pergi haji kat Qaramitah, tetap hajinya di Mekah. Sehinggalah diambil balik apa yang ni. Lama Qaramitah curi. Qaramitah tu ialah puak Ismailiyah. Ismaili ni dia ada berapa i'tiqad dah. Sebutlah secara mudah. Dia percaya, ni ada ni. Kadang hak ni duk mai. Yang ni dia panggil puak batiniyah, batin. Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia tulis satu kitab, dia panggil Fadaihul Batiniyah. Dia membongkar keburukan batiniyah. Apa dia kata? Dia kata agama ada dua. Satu yang batin, satu yang zahir, satu yang batin. Yang zahir ni semayang, puasa, hak ni kita dah buat ni. Yang batin tu, yang tu hampa tak dapat. Yang zahir tu Nabi Muhammad bawa. Yang batin tu ni Imam Ismaili ni bawa. Mukjizat ada dua. Satu mukjizat tanzil, Quran yang diturunkan. Tanzil, Quran kan, kita tanzil. Hak tu Nabi Muhammad punya. Satu lagi mukjizat takwil, untuk mengorek rahsia dalam Quran tu. Hak tu Imam Ismaili punya. Tuan-tuan dengar, pelik. Tapi ada orang percaya. Tu yang tarikat tu jadi, dia batiniyah. Batiniyah. Kata Al-Imam Al-Ghazali tentang Ismailiyah, zahiruhu rafd wa batinuhu kufrul mahaq. Zahirnya itu Syiah, tolak Abu Bakar Umar, tapi batinnya kekufuran semata-mata, kata Al-Ghazali. Wa miftahuhu wa muftatihuhu kata dia pembukanya, kata Al-Ghazali dalam Fadail Batiniyah, kata pembuka dia itu apa? Iaitu hasru madarikil ulum fi qawli al-Imam al-Ma'sum. Ilmu depa semua, kunci kepada ajaran dia, semua ilmu pengetahuan ni duduk kat imam yang maksum. Dia jadi mazhab yang susah sebab buku dia kita tak dapat. Orang duk cari ajaran dia pasal yang nampak ni dia macam ni, tapi dia ada dalam. Sebab tu tuan-tuan tengok mereka ni dalam dunia ni, saya pergi markas depa di London. Kaya.
Pasal dia pun bayar semua ni. Semua cukai-cukai pengikut ni bayar kepada imam ni. Orang yang nak kaji mereka pun susah sebab dia tak bongkarkan buku dia. Buku dia hanya dipegang oleh beberapa orang dalam satu zaman tu. Dia kata Ismaili ni ada 7 balagat, 7 peringkat. Peringkat yang pertama, buku hak pertama, peringkat pertama ni untuk orang baru masuk. Dia kata Al-Balaghul Awal, peringkat yang pertama. Al-Balaghul Tsani, peringkat hak kedua, yang atas sikit, dah masuk nak pandai sikit. Al-Balaghul Tsalits, peringkat ketiga, yang baru masuk setahun. Peringkat keempat, yang masuk 2 tahun. Peringkat kelima yang masuk 3 tahun. Peringkat keenam yang masuk 4 tahun. Peringkat ketujuh, artinya dia 5 tahun lah. Peringkat ketujuh, rahsia segala rahsia. Kata Ibn Nadim, dia kata dia baca ayat yang ketujuh tu. Yang ketujuh tu dia kata dahsyat, menghalalkan segala benda haram. Sekarang ni tak apalah, mungkin orang Ismaili dengar dia marahlah saya cerita ni, tapi itulah yang ditulis di dalam kitab-kitab Islam Asy-Syarastani dan seumpamanya. Adapun depa hari ni macam-macam lah. Saya malas nak sebut, banyak syarikat-syarikat besar yang kaya-kaya dalam dunia ni, yang nama-nama Islam ni, banyaklah pengikut Ismaili dan mereka kaya empire kekayaan mereka. Mereka berpisah daripada Syiah hak biasa ni kerana mereka hidup dalam komuniti mereka yang sangat menyimpan rahsia antara mereka. Ha?